Barang siapa melihat sehelai kain sutera yang baik tenunan kain sutera tu, dan susunannya cantik bunga-bunga dia, dan tepi-tepi kain sutera tu, lalu menyangka bahawa tenunan itu datangnya dari orang mati yang tidak bertenaga, atau dari seorang manusia yang tak berdaya. Kita jumpa lah satu kain tu dah cantik siap dengan bunga, dengan tenunan semua. Tiba-tiba kita kata yang buat kain ni tak ada kuasa. Yang buat kain ni batu contohnya. Kita mana logik batu tak ada kuasa. Tapi kalau kita kata yang buat kain ni manusia, okey, manusia logik, sebab manusia tu ada kuasa. Jadi sama juga dengan Tuhan. Kita lahir-lahir tengok alam ni dah ada dah, lagi cantik pada kain sutera tu tadi. Dari segi hujah akalnya, dah tentulah yang buat alam ni dia pun ada kuasa. Bukan setakat ada kuasa, bahkan maha kuasa. Kadang-kadang golongan etis ni dia pertikai. Kalau betul lah Tuhan ni maha berkuasa, cuba suruh dia bunuh iblis sekarang. Kenapa dia tak boleh nak bunuh iblis? Sampai sekarang tak boleh bunuh lagi, tak boleh nak kalahkan iblis. Cuba suruh dia bagi kalah iblis sekarang. Jadi jawapan kita, Tuhan ni dia tak menerima perintah. Tuhan dia tak layak terima perintah. Dia memerintah. Yang layaknya dia memerintah. Tiba-tiba kita pula nak perintah dia bunuh iblis sekarang. Dia ikut suka akulah bila aku nak bunuh iblis. Bila aku nak kalahkan iblis ni, ikut suka akulah. Daripada azali aku dah rancang dah. Kenapa kamu nak perintah aku bunuh dia sekarang pula? Tuhan dia tak layak terima perintah. Itulah jawapan kita. Perkara yang kedua, mengetahui bahawa Allah Ta'ala maha tahu segala yang mawujud, meliputi ilmunya dengan segala makhluk. Semua makhluk, semua dalam pengetahuan dia. Bahkan dia yang rancang pun. Nak jadi bila, nak rosak bila, nak mati bila, nak wujud bila, nak besar bila, dia rancang sejak azali. Jadi dia maha tahu. Tidak luput dari ilmunya seberat biji sawi pun. Bahkan lebih kecil daripada tu lagi pun. Sebesar zarah, kecil pada zarah lagi pun, kecil pada atom lagi pun. Baik di bumi atau di langit atau di mana-mana pun, di alam makhluk ni semuanya dia tahu. Tak ada satu pun yang dia tak tahu. Maha benarlah Allah dengan firman-Nya. Al-Baqarah ayat 29. Maksudnya, dan dia maha tahu atas segala sesuatu. Semua dia tahu. Kalau dalam kitab Bible, Tuhan ni bersifat tidak maha tahu. Sebab masa Nabi Adam, dia duduk di Taman Eden, dia makan buah yang dilarang, terlucut pakaian dia. Sebelum tu berpakaian, lepas tu terlucut pakaian dia. Dia rasa malu, dia menyorok dengan dia pasangan dia lah, Eva, Hawa lah. Lepas tu Tuhan datang. Tuhan datang dalam Taman Eden tu. Kalau kita sini syurga lah, jannah. Taman Eden tu, Tuhan, Adam dengar derak tapak kaki Tuhan. Jadi Tuhan dah berupa macam manusia pula. Bila dia dengar langkah kaki Tuhan tu, Nabi Adam pun menyorok, takut Tuhan nampak. Jadi ikut fahaman dia boleh Tuhan berupa jadi manusia pula. Kalau kita tak lah, kita belajar ilmu tauhid, kita tahu lah yang tu bukan Tuhan. Boleh jadi malaikat kan, bukan Tuhan. Tapi dia percaya yang tu Tuhan. Dari segi itu dah salah. Satu lagi, bila Tuhan berjalan dalam Taman Eden, Tuhan pun panggil Adam. Wahai Adam, di mana kamu sembunyi? Tuhan tak tahu pula Adam ni menyorok di mana. Kalau ikut agama Islam, semua Tuhan tahu. Tapi kalau ikut kitab Bible, sampai hari ini pun ada lagi ayat ni. Dia boleh semak kitab Bible. Bahasa Inggeris baik, bahasa Melayu pun baik ada. Tuhan tanya, di manakah kamu? Tuhan tak tahu. Jadi tak kenalah konsep ketuhanan ni dengan Islam, tak kena. Apakah sebenarnya yang tu malaikat. Malaikat cari Adam ni tadi. Jadi dalam kitab Bible yang dipegang oleh Kristian dan Yahudi, ada cerita tu. Jadi konsep ketuhanan tu tak kena. Kemudian dalam Bible juga ada satu cerita lagi. Sebelum Tuhan turunkan banjir besar pada zaman Noah, ada filem dia kan sekarang, orang buat filem Noah. Noah ni Nabi Nuh lah. Tapi filem tu dia ubah suai lah ikut dia. Tuhan ciptakan manusia, lepas tu manusia sembah berhala. Bila sembah berhala, dalam Bible dia kata
Tuhan menyesal menjadikan manusia. Tuhan boleh menyesal. Jadi apakah natijah dia? Kalau Tuhan boleh menyesal, maksud dia Tuhan tak tahu apa akan berlaku. Dia kata menyesal aku jadikan manusia ni, kalau aku tahu manusia ni tak mau sembah aku, nak sembah yang lain, aku tak buat. Dalam Bible Tuhan boleh menyesal. Kalau ikut konsep Islam, mustahil Tuhan menyesal. Sebab dia tahu semua dah. Masa akan datang pun semua dia tahu. Sejak azali dia tahu lagi. Dalam konsep Bible tadi, Tuhan menyesal ciptakan manusia. Jadi bila dia menyesal itu, dia kata aku nak musnahkan manusia yang jahat ni. Dia pun buat banjir besar. Mana yang durhaka tu dia hapuskan, tinggal yang baik-baik yang sembah dia saja. Tapi dalam Islam kita tak terima konsep Tuhan menyesal. Mana boleh. Tuhan Maha mengetahui, dia tak pernah menyesal. Dan ditunjukkan dengan kebenarannya oleh firman-Nya, Al-Mulk ayat 14. Tidakkah Tuhan itu mengetahui apa yang diciptakannya, dan dia mengetahui hal yang halus-halus dan cukup mengerti. Perkara besar-besar pun dia tahu, perkara yang kecil-kecil pun dia tahu. Kalau ikut konsep keagamaan, sebahagian agama-agama kuno lah, baik di India ataupun di tanah besar Cina, mereka ni percaya Tuhan ciptakan alam, tapi lepas tu dia biar alam ni bergerak sendiri. Tuhan ciptakan asas alam saja. Lepas tu apa yang berlaku, manusia lahir ke, manusia tak lahir ke, manusia taat ke, manusia tak taat ke, Tuhan tak tahu dah. Tuhan dia kerja dia ciptakan alam yang asas. Bila yang asas tu siap, lepas tu Tuhan biarkan alam bergerak dengan sendiri. Ini konsep ketuhanan dia. Konsep ketuhanan ni pun salah. Maksud dia Tuhan tak tahu apa akan berlaku. Manusia nak jadi bila tak tahu, cerah gelap nak jadi bila tak tahu, bumi ni nak jadi bila pun dia tak tahu. Dia cuma ciptakan asas alam saja. Jadi konsep ketuhanan tu bertentangan dengan yang difaham oleh Islam. Bagi kita agama Islam, Tuhan ciptakan alam dan semua yang berlaku ni semua dia yang buat. Dulu pun dia buat, sekarang pun dia buat, masa akan datang pun semua dia yang buat, semua dia yang rancang. Tuhan memberi petunjuk kepada kita kepada membuat dalil dengan makhluk, dengan mengetahui bahawa kita tidak menaruh keraguan tentang mendalilkan makhluk yang halus dan kejadian yang dihiasi dengan teratur itu, walau pada benda yang hina lemah sekalipun, untuk membuktikan atas maha tahu penciptanya cara menyusun dan mengatur. Bila kita kaji alam ni tadi, alam ni ciptaan Tuhan, kita kaji alam ni, memang betul lah Tuhan ni maha berkuasa. Ahli sains pun kalau betul-betul dia kaji, dia akan dapat di hujungnya memang betul lah Tuhan ni maha berkuasa. Sebab aturan dia tu cantik sangat. Cantik, tepat, sempurna aturan dia, baik di bumi, baik di langit. Semua yang Tuhan buat tu, aturan dia sangat cantik. Tuhan tahu tak Fir'aun tidak akan beriman? Kalau ikut konsep Islam, Tuhan tahu dah. Tuhan tahu dah Fir'aun ni dia tak akan beriman, tapi Tuhan tetap hantar Nabi Musa. Dia nak suruh kita ni usaha. Jangan tak usaha. Setengah orang dia tak mau usaha kan. Dah takdir Tuhan, tak payah usaha dah. Rezeki kita kalau secupak tak akan jadi segantang, tak payah usaha dah. Usaha yang ada sekarang ni sudah. Dia tak mau usaha lebih. Konsep tu tak kenal. Tuhan tahu dah Fir'aun tak akan beriman, tapi dia tetap utus Nabi Musa, Nabi Harun dakwah kepada Fir'aun. Tuhan tahu dah, tapi dia tetap hantar. Tuhan tahu dah Raja Namrud ni dia tak akan beriman, tapi Tuhan tetap hantar Nabi Ibrahim pergi dakwah. Tuhan tahu siap-siap, sejak azali dia tahu dah Abu Jahal ni tak akan beriman, tapi Tuhan tetap suruh Nabi Muhammad pergi juga dakwahkan Abu Jahal, padahal dia tahu dah. Jadi kenapa jadi macam tu? Tu dalam rahsia dia lah. Dalam ilmu dia, dalam rahsia dia. Kita bagi tahu hari tu, ini di luar tajuk sikit. Antara orang yang percaya Tuhan ni berada di langit, dia percaya zat Tuhan ni betul-betul duduk di langit, ialah Namrud dan Fir'aun. Nabi Ibrahim kata Tuhan di langit, tapi bukan maksud dia zat Tuhan tu berada di langit. Namrud ni dia percaya Tuhan di langit, jadi dia buat satu kenderaan, dia pergi ke langit, dia bawa panah. Dia kata dia nak panah Tuhan Nabi Musa. Jadi Namrud dia percaya Tuhan betul-betul berada di langit. Satu lagi Fir'aun, dia betul-betul percaya Tuhan berada di langit, sebab tu dia suruh Haman, penasihat dia tu,
Setengah orang kata Haman ni dia punya juru bina, juru teknik dia tu. Dia suruh Haman buat satu bangunan tinggi supaya dia boleh naik ke langit. Sebab dia percaya Tuhan duduk di langit, betul-betul berada di langit. Jadi fahaman tu salah. Fahaman tu salah. Zaman sekarang pun ada juga orang yang betul-betul percaya zat Tuhan ni berada di langit. Sebahagian daripada golongan Salafi Wahabi ni percaya. Sebab dalam Quran ada beritahu Tuhan di langit. Tapi bukan maksud Tuhan berada di langit. Dia kata tak, Tuhan berada di langit sungguh. Dia ikut kesan-kesan ajaran falsafah Namrud dan Fir'aun dulu.